Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan menyelesaikan untuk tajuk menukar unit masa. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 133 untuk bahagian cuba ini. Kita akan menyelesaikan soalan nombor 1 hingga soalan nombor 6. Untuk soalan pertama, arahan dia tukar jam kepada minit. Okey, untuk A, B dan C, kesemuanya jam ini dalam pecahan. Jadi sebelum kita menjawab soalan ni, kita kena tahu bagaimanakah berkaitan antara jam dengan minit. Okey, jadi kita cikgu tulis sikit persamaan dia. Okey, persamaan dia ialah 1 jam bersamaan berapa minit? 60 minit. Okey, itu yang kita kena tahu. Okey, sekarang kita berbalik kepada soalan kita yang pertama tu soalan A. Okey, so cara dia kelas. Okey, mula-mula kita tulis dulu soalan ni. Okey, 5/6. 5/6. Okey, ditulis tu jam. Okey, cara dia ialah mula-mula kita tengok situ 5/6 jam. Okey, jam ni unit kecil bagi jam ialah minit dan dia ialah 60 minit. So cara dia kita tukarkan jam ini kepada minit, so dia jadi 60. Jadi kita akan salin semula nombor ni 5/6. Kita akan darabkan dengan 60 minit. 60 minit. Okay, sekarang kita buat seperti pecahan. Macam mana konsep daripada itu. Kita akan silangkan 6 dengan 60 dan kita tentukan sifir. Dan sudah pastilah ada sifir 6 kat situ. Jadi kita boleh permudahkan sifir 6. 6 kali berapa? 6. So 6 kali 1. 6 kali berapa? 60. 6 kali 10. Okay, kemudian kita buat apa? Bila dia dah per 1, kita darabkan. Jadi 10 ni dengan 5 kita darabkan. Maksudnya 5 darab 10 minit. So kita dapat jawapan dia ialah 50 minit. Okey, jadi jawapan untuk soalan pertama 5/6 jam ni berapa minit? So jawapan dia ialah 50 minit. Okey, itu saja. Okey. Okay, kita pergi pula soalan B. Soalan B 1/5 jam. 1/5 jam. So sama juga kita perlu menukarkan jam ni. Unit yang lebih rendah bagi jam ialah minit. So saya bulatkan ni supaya kita faham untuk kita tukarkan. Okey, lama-lama kita boleh hafal. Dia ada satu lagi cara kita menghafal penyebut-penyebut dia. So untuk kali ni cikgu tunjukkan pengiraan dia. Jadi jam ini kena tukar menjadi minit. Okey. Okay, so kita salin dulu 1/5. Okey, nak darab berapa? Okey, darab ni. Macam ni jam kan, dia jadi minit. So sama juga jam ni jadi minit, iaitu 60 minit. So kita tulis 60 minit. Okey. Okay, sekarang kita buat apa? Ni jam ni dia jadi minit. Saya tunjuk nak mana supaya awak faham. Okey, sekarang kita akan permudahkan. Permudahkan sifir 5 dengan 60 ni ada sifir 5. 5 kali berapa 5 kita tanya. So 5 kali 1. 5 kali berapa 60. 5 kali 12. Okay, kemudian kita darabkan 1 dengan 12 ni.
Jadi kita dapat jawapan dia ialah 12 minit. Okey, so kita dapat 12 minit. Okey, kita pergi pula soalan C. Okay, soalan C ni ialah nombor bercampur. So, kita boleh buat pengasingan. Okey, mula-mula saya salin dulu 8 1/2 jam. Okay, 8 1/2 jam. Okey. Okay, saya tuliskan kat sini dulu. Bagaimana saya mengasingkan? Okey, 8 1/2 jam ni dia ialah bila kita asingkan dia ialah 8 jam. Dan dia juga ialah cerakin dia ialah 1/2 jam. Okey. So, untuk soalan ni, bagaimanakah nak menukar kepada minit? So, kita buat kaedah pengasingan. Maksud saya, kita buat garisan tengah, so kita dapat dua keadaan. Satu ialah pertama 8 jam dan yang kedua 1/2 jam. Okey, so saya tulis sini 8 jam, okey. 8 jam. Okay, dan ini 1/2 jam. 1/2 jam. Okey. Jadi kita tukarkan kedua-duanya kepada minit. 8 jam ni berapa minit dan 1/2 jam ni berapa minit. Okay, so 8 jam ni tak ada masalah. Kita tengok atas ni 1 jam ialah 60 minit. Jadi 8 jam berapa minit? Okey, kita akan buat darab 8 akan darab 60. Jadi 8 darab 6 je lah. 8 darab 6 48. Kemudian ada satu sifar dekat belakang. Okey. Macam ni kita buat darab 60 darab 8. So kita dapat 480. Jadi kita dapat untuk 8 jam ni ialah 480 minit. Okay, yang jadi masalah ialah setengah jam. So setengah jam ni berapa minit? So kita akan buat seperti kaedah A dan B, iaitu kita darabkan 1/2 dengan 60. Okay, jadi saya tulis sini 1/2. Okay, saya rapatkan so darab 60. Kenapa 60? Sebab 1 jam 60 minit. Okay, kita akan pemudahkan. Sifar 2, 2 kali 1, 2 kali 30. Jadi 1 kali 30, 30. Kan kita biasa cakap setengah jam. Setengah tu ialah separuh daripada 60. Jadi betul lah 30 minit. Okay, jadi apa kita buat sekarang? Kita tambahkan. Okay, minit ni. Okay, jadi jawapan yang sebenarnya ialah 480 ditambah 30. Okay, saya tulis sini sikit, tak ada ruang Okay, saya tulis 48 sifar tambah 30. So jawapan dia ialah 11 so 5. Okay, ini jawapan di kelas, iaitu 510 minit. Okay, kita dah menjawab soalan C. Okay, kita pergi pula soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Gambar rajah menunjukkan pergerakan jarum minit. Lepas tu saya lengkapkan. Okay, dia kata berapa pecahan dulu. Okay, dia bermula dengan 1. Tapi kalau kita tengok pecahan ni, yang berlorek ini 1 daripada 2 bahagian. Jadi pecahan dia ialah 1/2. Jadi lengkapkan. So untuk A, saya terpaksa tulis balik. Ini ialah 1/2. Okay, so A, warna biru. A ialah 1/2 jam. Jadi 1/2 jam ni berapa minit? Okey, jadi kalau minit dia mula pada sifar sampai separuh ni dia ialah 30 minit lah. Okey, so kita dapat 1/2 jam ni ialah 30 minit. Okey, itu dia. Okey, kita pergi pula soalan B. Soalan B,
Okay, kalau kita tengok ni kat sini, so saya sambungkan sikit bagi nampak apa benda ni, pecahan dia. Okay, saya sambungkan je ni, saya sambungkan je ni. Okay, maksud dia apa kelas? Maksudnya ada 4 bahagian dan berlorek ialah 1/4. Yang tadi separuh kan, ini separuh. Ini 1/4. So, untuk pecahan dia ialah apa? Pecahan dia ialah 1/4 jam. Okay, ini yang saya cakap tadi sebelum ni, iaitu kita boleh menghafal kelas. Di mana setengah jam tu, setengah jam 30 minit. So, 1/4 jam. Okay, kita selalu cakap tentang suku. Okay, ni ialah suku. Jadi, suku ni ialah separuh daripada setengah tu lah. Jadi, suku ialah, tengok sini, 15. So, kita jawab, jawapan ni 15 minit. Okay. Manakala soalan C, okay, jadi kita cikgu lorekkan dia macam ni. Warna hitam Okay, dia ialah 3 suku. Okey, 3 suku. 3 suku tu ialah 3/4. Ni 1, 2, 3. 3/4. Okey. Jadi kita tulislah 3/4. 3/4 apa? 3/4 jam. 3/4 jam. 3/4 jam ni berapa samaan berapa minit? Okey, kalau kita tengok jam, biasanya kalau dekat sini 45 minit. Kenapa 45 minit? Maksudnya 1/4 ini 15 minit digandakan sebanyak 1, 2, 3. 45 minit. Okey, 15 darab 3, 45 minit. Jadi jawapan ni ialah 45 minit. Okey, kita dah menjawab soalan nombor 2, iaitu A, B dan C. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Untuk soalan 3, arahan dia kira dan nyatakan jawapan dalam jam. Okey, maksudnya dalam jam. Okey, kesemua ni seperti soalan nombor 1 tadi, dalam pecahan. So, dia bagi dalam bentuk hari, pecahan hari. Jadi, kita kena tahu perkaitan jugalah penukaran unit. Okey, maksudnya perkaitan dia ialah kita kena tahu satu hari berapa jam. Okey, kalau tadi kita cakap 1 jam bersamaan 60 minit. Okey. Okey, sekarang kita kena tahu juga yang kedua, iaitu 1 hari bersamaan berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Okey, ini yang kita kena tahu. Okey. Okey, jadi saya letakkan kat sini. Okey. Okay, sekarang kita jawab soalan nombor 3A. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, seperti soalan nombor tadi, nombor 1. Okey, kita tukarkan jam ini kepada minit, iaitu unit rendah pada jam, minit. Okey, so sama juga untuk soalan nombor 3 ni. Okey, macam mana kita nak buat? Okay, so saya tulis dulu A. Okay, 1/4 hari. Okay, jadi hari ni kelas, kita kena tukarkan unit yang lebih rendah. Kalau hari tadi unit rendah dia jam, jadi satu hari ni kita tukar 24. Jadi apa kita kena buat? Kita buat 1/4. Akan darabkan dengan 24 jam. Okey, jam. Okey, sekarang seperti pecahan sebelum ni, yang mana kita akan permudahkan dulu. Kita silangkan dulu 4 dengan 24. Ada sifir 4 dekat situ. Okey, jadi 4 kali berapa 4? 4 kali 1. 4 kali berapa 24? 4 kali 6. Dan kita darabkan 1 dengan 6. Maka kita dapat jawapan yang terhasil ialah 6 jam. Okey. Itu jawapan yang pertama lah, ataupun A, 6 jam. 1/4 hari itu ialah 6 jam. Di mana 24 jam dibagi 4. Okey. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan B. Okey, soalan B ni ialah soalan nombor bercampur.
Okey, seperti sebelum ni saya kata kita akan buat pengasingan. Okey, so saya tulis dulu 1/2 hari. Okay, jadi kita buat pengasingan. Pengasingan ni di sini kita asingkan. Okay, maksud dia apa? Maksud dia kita akan dapat berapa hari. Okey, itu 2 hari Okay, kalau 2 hari maksudnya berapa jam? Okey, nanti kita darab 2 hari. 1 hari 24 jam. Kalau 2 hari maksudnya 2 darab 24, kita tulis ni lah 48 jam. Okey. Okey, saya tulis ni 48 jam. Okey, sekarang kita kena kira seperti soalan A, 1/2 hari. Okey, 1/2 hari kita buat macam mana? Kita buat 1/2 akan darabkan dengan okey, hari tadi kita tukar 24 kan. So kita darabkan 24 jam. Okey, kemudian kita permudahkan CV 2 kali 1 2 kali 12 dan kita darabkan dengan 1. Jadi jawapan yang terhasil setengah hari ialah 12 jam. Okey, ini yang kedua itulah yang pecahan. Yang nombor bulat tadi 2 hari ialah 48 jam. Jadi kedua-dua nombor ni kita buat apa? Kita tambahkan. Okey. So saya tunjuk sikitlah bentuk lazim. Atau awak boleh tambah terus pun tak ada masalah. Tapi kita tunjuk sikit. Okey. Kat sini lah. 48. Okey, kita akan tambahkan dengan 12. Jadi ni 10. Ni 6. Jadi jawapan dia berapa? 60 jam lah. Okey, 60 jam. Okey, soalan nombor B, 60 jam. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan C. Soalan C. 6 3/8 hari. So 6 3/8 hari. Okey. Ini ialah nombor bercampur. Jadi kita buat seperti tadi, iaitu pengasingan. Okey, pengasingan. Maksudnya ini kita asingkan. Jadi 6 tu 6 apa? 6 hari lah. 6 hari kita tukarkan kepada berapa jam, dan 3/8 ni kita tukar jadi berapa jam. Okey. 6 hari dulu. Okay, macam mana nak buat 6 hari berapa jam? So 6 hari, 1 hari 24 jam, 6 hari berapa jam? So kita buat sikit kat sini. 24 didarabkan dengan 6. Jadi 24 6 dah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Jadi kita dapat 4 jam lah. Okey. Manakala 3/8 jam ni kita akan darabkan dengan 24. Kita buat 3/8 akan darabkan dengan 24 jam. Okey, kita pemudahkan dulu 8 dengan 24. Ada CV 8 kali 1, 8 kali 3. Dan kita darabkan 3 darab 3, jawapannya 9. So kita dapat 3/8 hari itu ialah 9 jam. Okay, lepas tu kita buat apa kelas? Nilai 1/4 jam ni dan juga 9 jam ni kita tambah. Okey. So kita tambahkan. Okay, tulis sini 1/4 jam ditambah 9 jam. Okay, 4 tambah 9 13. 4 tambah 1 5. So 1.
Okey, kita dapat jawapan untuk soalan C iaitu 153 jam. Okey. Okey, dia tak banyak beza dengan soalan A tadi, yang mana kalau A tadi jam ini ditukar kepada minit. Okey, tetapi soalan nombor 2 ni hari, so hari ini ditukar kepada jam. Hari tukar kepada jam jadi 24 lah. 24 jam. Okey, itu saja untuk soalan ketiga. Kita sambung pula soalan keempat. Okey, soalan keempat A pun sama 2/3/4 tahun, 1/3/4 tahun, ditanya dalam berapa bulan. Jadi kita kena tahu dulu perkaitan antara tahun dan bulan ataupun persamaan dia. Jadi 1 tahun bersamaan berapa bulan? 12 bulan. Itu yang kita kena tahu. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita salin dulu nombor itu dan kita tukarkan tahun kepada bulan. Okay, macam mana cara dia? Okey, mari kita buat. Okay, so untuk nombor A ni, tulis dulu 2/3 tahun. Jadi seperti biasa, tahun ini kita tukarkan unit yang lebih rendah. Okey, macam nak tahu tengok sebelah. 1 tahun 12 bulan, jadi kita tukar jadi 12. So kita akan mendarab 2/3. Kita akan darabkan kepada 12 bulan. Jadi sekarang kita darabkan. Okay, sebelum kita darab, kita akan silangkan 3 dengan 12. So ada sifir atau tak. Maksudnya permudahkan. Okay, sudah pasti ada sifir 3. 3 kali 1. 3 kali 4. Okay, kemudian kita darabkan. Shoot okey. 2 darab 4. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 8. So jawapan dia 8 bulan. So 2/3 tahun tu ialah 8 bulan. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan B. Okay, ini ialah nombor bercampur 1/3/4 tahun. So 1/3/4 tahun. Okey, seperti sebelum ni, kita akan buat apa? Kita akan buat pengasingan. Okay, pengasingan ni kita akan cerakinkan. Maksud dia, kita akan dapat 1 tahun dan 3/4 tahun. So kita kena kira lah. Okey, jadi kita pergi dulu yang pertama, 1 tahun. 1 tahun, kita tukar terus bulan berapa. So 1 tahun 12 bulan. So kita tulis sini 12 bulan. 12 bulan. Okay, manakala 3/4 tahun ni, kita akan buat macam A tadi. Sebab dia pecahan. So kita buat 3/4. Kita akan terus darab dengan 12 bulan. Okay, kita akan permudahkan dulu. 4 dengan 12. Sifir 4. 4 kali 1 dan 4 kali 3. Kemudian 3 ni kita akan darab dengan 3 sana. Jadi dia akan menghasilkan 9. 9 apa? 9 bulan. Okay, so kita akan tulis ni 9 bulan. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan tambahkan 12 bulan ni dengan 9 bulan ni. Kita tambahkan. Okay, so 12 tambah 9 dia jadi 21 lah. Jadi kita terus dapat jawapan dia 21 bulan. Okey, itu sahaja untuk soalan nombor 4B. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya, iaitu soalan 4C. Baiklah, soalan C dan D, dia nak menyatakan penukaran unit daripada abad ke dekad.
pecahan abad, kemudian dijawab berapa dekad. Yang pertama, C ni dalam pecahan tunggal ataupun pecahan wajar, manakala D ialah nombor bercampur. Okey, seperti sebelum ni kita kena tahu dulu perkaitan ataupun penukaran unit dia. Jadi kita akan tulis 1 abad bersamaan bersamaan berapa dekad? Bersamaan 10 dekad. Itulah persamaan yang kita kena tahu untuk sebelum kita menjawab soalan 4C ni. Okey, bila kita dah tahu, kemudian kita akan darabkannya lah. Okey, mari kita buat soalan nombor C ni. Okay, macam mana cara dia? Okey, seperti biasa kita tulis dulu 9/10. Okey, ini ialah abad. Okey, oleh kerana dia nak berapa dekad, jadi kita akan tukarkan abad ini kepada dekad. Okey, bila dekad dia jadi 10 dekad. So kita akan tulis 9/10 akan darabkan dengan 10 dekad. Okay, sekarang kita darabkan. Silangkan, sudah pasti ada sifar 10 ataupun ada sifar ni kita boleh potong. So ada dua cara. Okay, so kita potong sifar pun tak apa. Dia dah jadi 1. Kemudian kita buat apa? 9 ni kita darab 1. Jadi bila 9 darab 1, maksudnya 9 jugalah. Okay, so kita dapat jawapannya 9 dekad. Okay, itu sahaja untuk soalan C. Okay, kita pergi pula soalan D. Soalan nombor bercampur. Okey, so kita tulis dulu 8 1/5 abad. Okey, soalan ni kita buat apa? Kita buat pengasingan separate. Orang kata separate. Okey, so kita asingkan. Okey, bila kita asingkan ni, dia merujuk kepada ini 8 abad, yang ini 1/5 abad. Okey, so kita kira dulu 8 abad. Okey, tengok ni 8 abad. 1 abad 10 tahun. Kalau 8 abad 80 tahun. So kita tulis dulu 80 tahun. Okey. So 80 tahun, 80 dekad. Sekarang 1/5 pula. So kita kira 1/5 akan darabkan dengan 10 dekad. Okey, seperti biasa kita permudahkan dahulu 5 dengan 10. Sifar 5 5 kali 1, 5 kali 2. Kemudian kita akan darabkan 2 darab 1 ataupun 1 darab 2. Jadi kita dapat jawapan yang terhasil iaitu 2 dekad. Okey, 8 tadi kita dapat 80 dekad. Kemudian pecahan tadi 1/5 iaitu 2 dekad. Jadi kita buat apa? Kita tambahkan kedua-dua jawapan ni. Okey. Maksudnya 80 akan tambah 2. So jawapan dia ialah 82 dekad. Okey, itu sahaja untuk soalan D. Dan kita sambung pula soalan seterusnya, soalan E. Okey, ada dua soalan. Nombor bercampur kedua-duanya. Jadi abad ke tahun. Abad ke tahun. 6 1/4 abad berapa tahun. Jadi kita kena tahu persamaan dia dulu lah. Penukaran unit dia. Jadi kita tulis 1 abad bersamaan. Saya tak nampak. Bersamaan berapa tahun?
100 tahun. Okey, ini berkaitan antara abad dan juga tahun. Okey, jadi kita buat apa? Kita akan mendarab dengan 100. Okey. Okey, so kita tulis dulu ni I. Sini. Okey, so tulis 6 1/4 abad. Okey, seperti biasa, abad ini kita akan buat apa? Kita akan tukarkan tahun. Dalam masa yang sama, kita buat pengasingan. 6 ni ialah nombor bulat. Okey. Okey, so kita asingkan. Okey, so kita cari hasil 6 abad. Kita cari juga hasil 1/4 abad. Okey. Kita sambung. 6 abad. 1 abad berapa tahun? 100. 6 abad, 600 tahun. Okey. So, saya tulis ni 600 tahun. Okay, kemudian kita akan kira pula 1/4 abad. Berapa tahun? So, kita buat 1/4 akan darabkan dengan 100 tahun. Okay, kita akan memudahkan 4 dengan 100 jadi 4 lah. Okey, 4 kali berapa? 4? 4 kali 1. So, 100 ni 4 kali 25. Kemudian kita darabkan 1 dengan 25. So, kita akan menghasilkan jawapan dia ialah 25 tahun. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan tambahkan kedua-dua nilai jawapan ni. Iaitu 600 ditambah 25 tahun. Jadi jawapannya ialah 625 tahun. Okey, saya congak je lah. Okey. Okey, itu saja untuk soalan ini. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan F. Okey, ini agak banyak sikit. Okay, soalan F, 32 1/10 abad. Okey. So 32 kemudian 1/10 abad. Okay, sama juga dari kelas, kita akan menukarkan abad ini kepada tahun iaitu 100. Okay, dalam masa yang sama kita akan buat pengasingan. Sebab ni nombor bercampur, so kita asingnya ni, kita akan dapat ini ialah 32 abad dan ini ialah 1/10 abad. Okay, sekarang kita akan cari nilai 32 abad tu berapa tahun. Okay, macam mana nak kira? Okay, kita kira macam mana? 32 ni darab 100. Sebab 32 abad kan, ni 1. So, 32 ni kita darab 100, maksudnya 32 darab 1. 32 darab 1. So, memang 32 lah. Tapi kenapa 1? Sebab kita cikgu hilangkan dulu sifar. Tapi kena tambah balik lah jawapan dia. So, ini jawapan dia. So, 32 abad ialah 3,200 tahun. Okey. So, 3,200 tahun. Okey, saya tulis kecil Okay, kemudian kita akan kira pula 1/10 abad. So, kita buat 1/10. Kita akan darabkan dengan 100 tahun. Okay. Apa kaedah yang kita akan buat? Bila kita mendarab, kalau ada sifar, sebaiknya kita boleh potong. So, potong satu sifar dan potong satu sifar. Dan nombor terhasil sekarang tinggal 10. Okay. So, 1 darab 10, kita
kita akan dapat jawapan dia ialah 10 tahun. Okay, kena kita buat apa? Kita akan tambahkan. Tambahkan 3,200 ni dengan 10 tahun. Okay, kita tambahkan. Maksudnya 3,200 tambah 10. Okay, saya tunjuk sikit lah. 3, 2, sifar tambah 10. So, jawapan dia sifar 1, 2, 3. Jadi kita dapat jawapan ni ialah 3,210 tahun. Okey, itu sahaja untuk soalan F. Kita akan sambung pula soalan nombor 6, iaitu dengan mengisikan tempat kosong dengan penukaran unit lah. Okey. Baiklah, bagi menjawab soalan nombor 6A ni, maksudnya jam ke minit, kemudian suruh tukar hari ke jam dan juga tahun ke bulan. Jadi kita kena tahu penukaran unit-unit tersebut lah. Okey, so kita mula dengan jam dulu. 1 jam. Okey, bersamaan. Bersamaan berapa minit? 60 minit. Okey, ini yang kita kena tahu yang pertama. Kemudian kita kena tahu juga satu hari bersamaan 24 jam. Manakala 1 tahun bersamaan 12 bulan. Okey. Bila kita dah ada macam ni, kita boleh menjawab soalan nombor 6A. Okay, kita pergi dulu soalan yang pertama. Kita jawab dulu soalan pertama, iaitu 1/4 jam. Okay, 1/4 jam. Okay, kita tengok soalan ni dia tanya berapa minit. Jadi kita akan bulatkan jam ni. Kita cari unit yang rendah bagi jam, iaitu 60 minit. Tapi dia 60 minit. Jadi kita buat apa? Kita akan tulis 1/4 akan darabkan dengan 60 minit. Okey. Kita boleh pemudahkan 4 dengan 60. Boleh buat sifar 4 terus. 4 kali 1, 4 kali 15 kot. Okey. Ataupun kita boleh buat sifar 2. Kalau kita tak tahu. So, kita buat sifar 2 dulu. 2 kali berapa 4? 2 kali 2. 2 kali berapa 60? 2 kali 30. Okay, kemudian kita pemudahkan lagi. Sifar 2. 2 kali 1 dan 2 kali 15. Okay, jadi kita buat apa sekarang? 1 ni darab 15. Okay, jadi kita dapatlah jawapannya, iaitu 1/4 jam ni ialah 15 minit. Okey, kita sambung pula seterusnya. 9 2/3 hari. Okey, 9 2/3 hari. Okay, so kita akan buat apa? Kita akan buat pengasingan lah. Okay, kita asingkan 9 hari ni. Dan secara tak langsung kita tahu 9 hari ni berapa jam. Nanti kita akan kira pula 2/3 hari ni berapa jam. Okey, kita tengok dulu 9 hari. Okey. So kalau 1 hari 24 jam. Kalau 9 hari, okay, kita akan buat 24 akan darabkan dengan 9. So 36
2 kali 9, 18, tambah 3, 18, 19, 20, 21. Jadi kita dapat nombor yang pertama, saya pakai pen yang lain, dapat 216 jam. Okay, manakala 2/3 hari ni kita akan darabkan dengan 24. Hari ni kita akan tukar kepada jam, jam iaitu 24. So kita akan buat 2/3 darab 24 jam. Okay. So kita akan permudahkan sifar 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 8, 24. Kemudian kita darab 2 darab 8 iaitu 16. Jadi kita dapat jawapan yang kedua iaitu 16 jam. Okay, kita akan buat apa pula? Kita akan tambahkan kedua-dua hasil tu. Okey. Maksudnya 216 tambah 16. Ini kita akan tambah dengan so kita tambahkan. Okay, kita boleh buat terus bentuk lazim. 216 tambah 16. So 6 tambah 6, 12, 3, 2. Okey, inilah jawapan dia iaitu 232 jam. Kita juga boleh tulis ni sebenarnya jam. Okey. Kita dah jawab soalan yang kedua ni. Okey, saya tulis kat sini. Okay, ini apa ni? 15 minit. Kita tulis 15. Ini pula 232. 232. Okey. Sekarang 10 1/2 tahun. Okey. 10 1/2 tahun. Okay, sama juga kita buat pengasingan. Kita asingkan macam ni. Dan kita akan buat 10 tahun ni berapa? 1/2 tahun ni berapa? Okey. Kita tengok 10 tahun 1 tahun 12 bulan. 10 tahun berapa bulan? Macam tu. Okey. Jadi kita buat 12 darab 10 lah. Bila 12 darab 10 maksudnya sebenarnya 12 darab 1. Nanti jadi jawapan 12 juga, tapi ada satu sifar daripada 10 kan. So kita dapatlah jawapan yang pertama ni, nombor bulat 10 tahun ni ialah 120 tahun. Okay, seterusnya 1/2 tahun ni berapa bulan? Dia setengah tahun. Setengah tahun sebenarnya 12 bulan. Kita tahu saya zongak. So saya tunjuk juga jalan kira dia kan. Okey. So buat macam mana? Buat 1/2 akan darabkan dengan 12 bulan. Okey, kita akan buat pemudahkan. Okey, 12 kali 1, 12 kali 2 kali 1 2, 2 kali 6 12. Kemudian kita darabkan, kita dapat 6 bulan. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan tambahkan 120 ni dengan 6 bulan. Kita tambahkan. Jadi
120 tambah 6, 126 lah. Okey. So, kita dapat jawapan dia 126 bulan. Okay, boleh tulis kat situ. Macam tak nampak saya tukar 126 bulan. Okey. Okay, kita dah menjawab soalan nombor 6A. Kita pergi pula soalan seterusnya, soalan B. Okey, dekad kepada tahun, kemudian abad kepada dekad, kemudian abad kepada tahun. Okey, kita tulis dulu persamaan dia seperti tadi Okey. Okey, pertama sekali apa dia? Satu dekad bersamaan 10 tahun. Okey. Kemudian abad kepada dekad, satu abad bersamaan sama juga 10 dekad. Dan yang terakhir, satu abad bersamaan, okey, ni banyak, 1,000 pula, 100 tahun. Okey, itulah dia penukaran unit yang kita kena tahu. Okey, sekarang kita boleh mengira untuk soalan nombor 6B ni. Okey, sekarang kita tulis 1/10 dekad. Okey. Okey. 1/10 dekad. Jadi, kita akan tukarkan dekad ini kepada unit yang lebih rendah, iaitu kita hanya tahun kan. Okey, tahun. So, 10 tahun. Jadi, kita buat apa? Kita tukarkan 1/10. Kita akan darabkan dengan 10 tahun. Okay, so, cara dia, kita pemudahkan. Ada satu sifar kita boleh potong. Sepasang maksud dia. Okay, kemudian kita darab 1 darab 1. So, 1 darab 1 memang 1 jugalah kan. So, jawapan dia 1 tahun lah. Okay, itu sahaja untuk soalan nombor yang pertama tu lah. B ni. Okay, seterusnya 7 3/5 abad. Okay, so, 7 3/5 abad. Okay, seperti biasa, kita tukarkan abad ini. Sebab soalan nak berapa dekad, so kita akan tukarkan abad ni kepada dekad, iaitu 10 dekad. Jadi, bila kita nak menjawab tu, sebelum tu kita akan buat pengasingan. Kita akan asingkan dulu ni. Jadi, kita akan kira 7 abad ni berapa nilai dia. Kita akan kira 3/5 abad ni berapa nilai dia. Okay, kita pergi dulu yang pertama. 7 abad. Jadi, berapa dekad? Okay, 1 abad 10 dekad. Kalau 7 abad, so kita dapatlah 70 lah. Kita darab 10 je. So, kita dapat 70 dekad. Sekarang kita kira pula nilai pecahan tu 3/5. So, 3/5 kita akan darabkan dengan 10 dekad. Okay, so kita akan pemudahkan 5 dengan 10, sifir 5. 5 kali 1, 5 kali 2. Okay, jadi kita akan darabkan 2 darab 3. So, kita dapat jawapan dia 6 dekad. Kemudian kita buat apa?
kita akan tambahkan. So, kita tambahkan 70 ni dengan 6. So, kita tambahkan 70 tambah 6. So, 76 lah. Jadi, jawapan dia ialah 76 dekad. Okay, kita bertulis atas ni. So, ini 1 tahun. Ini 76. Okay, dan soalan seterusnya, soalan terakhir. 13 4/5 abad. So, tulis ni 13 tu 4/5 abad. Okay, seperti biasa, abad ini kita akan tukarkan kepada, tengok soalan, tahun. So, kita tukar kepada tahun, iaitu 100 tahun. Okay, kita asingkan dulu 13 ni, asingkan. Jadi, kita akan kira 13 abad ni berapa nilai dia. 4/5 abad ni berapa nilai dia. Okay, kita pilih yang pertama, 13 abad. 1 abad, 100 tahun. 13 abad, so berapa tahun? Jadi 13 ni akan darab 1. Akan darab 100 lah. Okay, maksudnya 13 darab 1 lah. Okay, so 13 juga. Tapi ada 2 sifar. Jadi kita dapat nombor yang pertama 1300 tahun. Okay, seterusnya kita akan kira 4/5 abad. 4/5 kita akan darabkan dengan 100 tahun. Okay, jadi kita permudahkan CV5, 5 kali 1 dan 5 kali 20. Kemudian kita darabkan 4 dengan 20. So, kita menghasilkan 80 tahun. Okay, kemudian kita akan tambahkan 1300 dengan 80 tahun. Okay. So, kita dapatlah pada 1380 tahun. Okay. Kita tulis ni. Banyak 138 sifar. Okey, kita dah menjawab soalan 6B. Jadi, itu tadi soalan untuk menukar unit masa bagi muka surat 133 untuk nombor 1 hingga 6. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan daripada cikgu sendiri. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.